أكوالنا أما بعد. Yang saya mulakan Tuan Nazir Masjid Asy-Syarif Meru Klang, seterusnya ahli jawatan kuasanya, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para asatizah, muallimin, muallimah, tok-tok kiai, hadirin hadirat yang hadir, seterusnya mungkin yang dengar melalui corong-corong masjid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ini. Dalam sembilan ramai manusia yang Allah jadikan atas muka bumi Allah Taala ni, bukan suka-suka Allah Taala nak pilih. Hanya orang yang terpilih saja yang layak untuk datang dalam majlis ni. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang naik basikal, ada yang datang nunggang kereta, ada yang macam-macam perjalanan kita ni keadaannya. Tapi percayalah, Allah yang bawa kita untuk duduk dalam majlis ni. Bukan sebab kita ada kereta, bukan sebab kita ada motor, bukan sebab isteri kata, bang pukul 7 dah, pukul 7 buat-buatlah datang masjid surau katanya. Bukan sebab isteri kita, bukan. Tapi sebab Allah bawa kita untuk duduk dalam majlis ni. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ni kan kita digembar-gemburkan dengan bencana di negeri ataupun negara jiran kita seminggu lebih yang lepas. Di Sumatera Indonesia, maaf, di Sulawesi Indonesia, di Solo ni, Allah Ta'ala lipatkan bumi-bumi mereka ini di sebuah perkampungan Sulawesi ini, Allah tenggelamkan. Yang kita kata sebagai bencana alam, ataupun kita kata ini adalah datang daripada bala-bala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mungkin Allah Subhanahu wa taala, bencana yang paling besar apa dia? Bencana apabila kita mati dalam keadaan kita tak tahu siapa yang beri rezeki yang banyak dalam hidup kita. Kalau kita kena bencana tersebut dalam keadaan kita bertakwa pada Allah Taala, tidak jadi masalah. Kalaulah kita memandu jalan raya, kita aksiden, kemalangan jalan raya, kita mati dalam keadaan bertakwa pada Allah Ta'ala, tak jadi masalah. Mati dalam keadaan kita lalai pada Allah Ta'ala merupakan bencana yang lebih besar daripada tsunami. Lebih besar daripada kita kata sebagai apa dia? Kita kata sebagai ombak besar, kita kata sebagai runtuhan besar, gempa bumi. Bencana yang paling besar adalah ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita jauh dan jauh pada Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis kita ni. Untuk apa? Untuk kita makin dekat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita ni semua di bawah naungan dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, sebelum kita meneruskan agenda kita, hari ini kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab yang kita tak berapa nak sedap dengar, tapi kena belajar juga, iaitu bakhil dan kasihkan harta. Ini merupakan satu penyakit-penyakit hati yang mana semua di antara kita ada penyakit tersebut. Tak kisahlah pak ustaz ke, tak kisahlah golongan muda ke, golongan tua ke, semua orang ada penyakit ini. Jadi insya-Allah kita akan belajar dan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Sebelum kita teruskan agenda kita, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat at-tafrijiyah ataupun selawat nariyah ataupun selawat kamilah. Jadi yang hafal boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh dapatkan selawat At-Tafrijah ini di YouTube, di Facebook ataupun di Google. Type saja selawat At-Tafrijah ataupun selawat Nariyah. Banyak asatizah yang mengalunkannya yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tajuk kita pada hari ini pada muka surat yang ke-10 dalam kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, yaitu apa dia? Bakhil dan kasihkan harta. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, sesiapa yang dipelihara Allah darinya dari sifat kikir, yakni bakhil, maka merekalah orang yang berjaya, yakni mendapat kemenangan. Barang siapa yang dalam diri dia ni, dia berjaya untuk apa dia? Untuk dia kawal nafsu dia ni, untuk dia kawal jiwa dia ni, untuk apa? Untuk dia tidak menjadi kedekut. Dalam apa dia? Dalam banyak benda. Apa dia antaranya? Antaranya, kita ni kalau kita katakan berkenaan tentang kedekut ni harta. Tak semestinya. Kedekut ni apa? Kedekut tenaga. Bila bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan ni, nak datang masjid ke tak datang masjid kita kata ni. Kan? Kita ni kedekut sangat dengan masa kita, dengan kita punya tenaga kita. Kalau ada kenduri kendara kan, sekarang ni orang dah malas dah. Dulu ni kita buat apa? Tolong-menolong. Sekarang ni buat catering je. Pasal apa? Pasal yang empunya kenduri ni jadi letih dan penat. Seolah-olah dia daripada A sampai Z kena buat. Masyarakat kita ni kedekut sangat nak bantu masyarakat kita pada hari ini. Kenapa? Kerana kedekut sangat dah. Kenapa kedekut? Kerana dia terlalu apa? Dia terlalu hanyut dengan buayan dunia-dunia yang dia miliki. Pagi, petang, siang, malam sibuk kira duit. Sampai tak sempat dah nak duduk dengan masyarakat. Kenapa tak nak duduk dengan masyarakat? Kalau duduk dengan masyarakat, sembang-sembang nanti dengar pula. Kau tahu tak? Jiran kita ni susah. Jom kita sama-sama bantu. Habislah berkurang pula duit aku, nampak tak? Kalau duduk dengan masyarakat, kita dengar masalah-masalah rakyat, masalah-masalah masyarakat, menyebabkan alah, nanti aku kena tolong pula, nanti diminta duit pula, menyebabkan kita ni nak hidup seorang. Tanda-tanda orang yang bakhil ni apa dia? Dia ni dia tak nak duduk dengan masyarakat. Dia nak duduk dengan diri dia je. Allahu Akbar. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut antara tanda-tanda ahli syurga adalah orang yang mana dia ni suka nak diri dia. Kalau ada orang datang nak minta pertolongan daripada dia. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala nak bagi peluang dia dapat banyak pahala hasil daripada apa? Orang minta tolong dan dia boleh bantu orang tersebut. Dan Allah, sekiranya dia mudahkan urusan orang di dunia, Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat. Kalau kita ni tuan-tuan, ramai orang, saudara mara, adik-beradik kita datang kan jumpa kita minta tolong. Abang, boleh minta tolong tak? Kalau setengah orang, nak apa lagi, la ilaha illallah, kan? Kita ni rasa serabut je kalau ada orang nak minta tolong kat kita, kan? Tapi kalau orang yang hatinya bersih, apa dia, kita sudi dengar. Walaupun kita tak berduit, walaupun kita tahu kita tak mampu bantu, tapi kalau ada orang yang nak datang jumpa kita minta tolong, kita sebenarnya apa? Kita sedang meringankan bebanan diri dia. Kenapa? Kerana tadi dia dibebankan dengan satu bebanan yang dia seorang aja menanggung bebanan. Tapi bila diceritakan kepada orang lain, bebanan tersebut telah didengari oleh dua orang. Kemudian dia seolah-olah menjadi ringan. Kita berkongsi masalah. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sentiasa suka
menolong orang, Allah akan tolong dia dekat akhirat kelak. Tapi kalau kita tak suka bantu orang, kita ni apa? Kita akan menjadi orang yang bakhil di dunia dan juga di akhirat. Hadirin hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dalam diri mukmin ini sifatnya bakhil. Kenapa? Kerana kita asalnya tak ada. Kita lahir-lahir ni tuan-tuan, gigi pun tak ada, gigi tak ada. Siapa yang lahir-lahir eneng untu? Orang eneng untu. Lahir-lahir ni gigi pun tak ada. Bila dah ada gigi, pandai cakap sikit, ada harta sikit, siapa yang lahir-lahir dalam perut dia ada intan belian? Tak ada. Lahir-lahir ni elok je dia ni. Allah Taala bagi dia rumah, Allah Taala bagi dia kereta, Allah Taala bagi dia tanah, Allah Taala bagi dia sedikit pangkat yang mana Allah boleh bagi kepada semua orang. Tapi Allah Taala pilih. Kenapa? Kerana Allah Taala tahu dia mampu, orang ni tak mampu. Bila Allah Taala bagi segenap nikmat yang banyak, mulalah kita sombong. Orang nak minta tolong ni, Haji boleh tolong tak saya? Tak payah minta tolong saya lah, minta tolong orang lain. Kita kata Allahu Akbar. Padahal tak ada pun yang dinamakan milik kita, tak ada tuan-tuan. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Semua yang kita miliki ni tuan-tuan, kopiah, baju, butang, kain, kelekat kita, kenderaan-kenderaan kita, rumah-rumah kita, tanah kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ada hak pakai je, bukan hak milik. Kita rasa sombong, kenapa? Bukti mana bukti ustaz? Bukti bukan milik saya. Buktinya 5-6 biji kereta, sebiji pun tak boleh nak masukkan dalam tubuh, tak boleh. Boleh ustaz. Saya panggil JCB ya, korek. Masukkan sebiji saya punya BMW, banyak yang makan W wang, masuk dekat sebelah saya punya jasad saya besok dekat kubur. Buat. Nescaya tidak memberi apa-apa manfaat dalam hidup kita tuan-tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan, jangan kita masuk sombong dengan jawatan-jawatan kita. JKK ke, YB ke, Datuk ke, macam mana panjang sekalipun jawatan kita, hanya disangkut di batu nisan je pun. Jangan kita merasa sombong tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, kita sumbang dan sumbang. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, jadikan setiap orang ni ada potensi berbagai-bagai. Ada yang dia ni hebat dalam bercakap. Untuk apa? Untuk menyuarakan pandangan-pandangan dia. Maka kita ada idea-idea yang bernas. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid, pembangunan kampung. Kita jangan kedekut. Kita ada harta, jangan kita kedekut. Kita ada apa dia? Kita ada tenaga, jangan kita kedekut. Kerana orang yang tidak kedekut ini hidupnya menjadi lapang dan tenang dan tenteram. Jangan ingat orang yang simpan harta yang banyak ni tuan-tuan, hati dia tenang tak? Tak tenang. Orang yang mana dekat rumah dia engsel pintu pun tak ada. Tingkap tak ada, pintu tak ada, tenang dia, tenang tidur. Nyenyak dia tidur. Ada orang kan, rumah dia ni macam mana? Rumah dia ada CCTV, ada guard ramai. Tapi apa? Tapi tidur tak tenang. Boleh percaya ke aku punya guard ni? Nanti silap-silap guard, aku punya guard yang rompak aku punya kereta-kereta. Nampak tak tuan-tuan? Hati tak tenang. Jadi tuan-tuan, orang yang banyak memberi ni hatinya tenang. Kenapa? Kerana tuan-tuan kalau nak bahagia, tuan-tuan akan bagi pada orang, tuan-tuan akan nampak hidup dia bahagia dengan sebab pemberian tuan-tuan. Tuan-tuan menumpang bahagia. Kita ni kan kalau tengok jiran kita susah ni, kalau kita rasa senang, hati kita berpenyakit. Tapi kalau kita tengok jiran sebelah kita susah, kita bantu, kemudian kita tengok dia senang. Sebab apa? Sebab kita bagi sumbangan kepada dia dan dia menjadi apa? Dia jadi bahagia, kita tumpang bahagia. Tuan-tuan, kalau kita nak mencipta bahagia yang banyak, kita belajar untuk membahagiakan orang lain. Sumbang. Kalau kita tak mampu dengan harta, kita bagi dengan tenaga ataupun dengan idea. Datang rumah jiran kita, kita tengok apa masalah jiran kita. Masalah kewangan, kita tengok jasad dia elok, boleh bekerja, kita cadangkan. Oh, saya rasa ada dekat Kelang sana, dekat sekian-sekian ada tempat-tempat kerja yang awak boleh kerja contoh. Kita bagi cadang-cadangan. Kalau kita tak ada harta, kita bagi cadangan. Tuan-tuan hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadi orang mukmin yang mana kita sendiri-sendiri je. Lantaklah orang lain nak jadi apa jadilah. Janji aku seronok, janji aku bahagia, jangan. Kenapa? Kerana bila kita ni menjadi orang yang bakhil, Allah Ta'ala akan humbankan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh." Maksudnya, hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil yakni kedekut, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan bakhil kedekut. Kita tengok kan zaman-zaman terdahulu Qarun. Allah Ta'ala bagi dia kesenangan. Allah Ta'ala tenggelamkan seluruh hartanya. Saya berkesempatan pergi di kota yang namanya apa? Kota yang dinamakan Al-Fayyum yang berada di Mesir. Al-Fayyum ni diambil daripada namanya Alf Yaum, 1000 hari. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah SWT, kata Fayyum ini dia berada di apa? Dia berada di negeri Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Allah Ta'ala tenggeramkan Qarun ini di sebuah tasik yang sekarang dikenali sebagai tasik Qarun. Luas tasiknya seperti laut, kita tengok seluas mata memandang. Allah Ta'ala tenggelamkan hartanya yang banyak. Disebut dalam Al-Quran banyak tentang Qarun ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tenggelamkan orang-orang yang bakhil, yang kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan. Kadang-kadang kan kita nak ambil pengajaran ni jauh sangat. Ustaz, cerita Qarun ni jauh sangat Ustaz, ribu-ribu tahun yang lalu. Okeylah, kita ambil yang dekat. Dekat mana? Kita tengok dekat Sulawesi kan, baru seminggu lebih berlaku. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tenggelamkan satu kaum yang mana mereka ini, yang saya dimaklumkan penduduk-penduduk situ sebahagiannya mengamalkan seks bebas, mengamalkan maksiat-maksiat, yang mana mereka ni nak mengamalkan satu upacara, setengah jam sebelum upacara itu berlaku, bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bam, Allah Ta'ala tenggelamkan kota yang dinamakan sebagai Palu tersebut. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukannya 1400 tahun dulu, jiran negara kita je Allah Ta'ala tunjukkan untuk pengajaran kita di bumi Malaysia ni tuan-tuan. Kalaulah kita di bumi Malaysia ni tak ambil pengajaran, silap-silap bumi Malaysia ni Allah Ta'ala tenggelamkan. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat maka Allah Ta'ala, sampai saat ini tuan-tuan, bantuan demi bantuan gagal untuk diberikan dengan sepenuhnya. Kenapa? Kerana bila negara ataupun kota tersebut hancur tuan-tuan, laluan tersebut masalah untuk kita nak hantar JCB, nak hantar jentolak pengorek dan sebagainya. Seminggu setelah berlaku masih dengar suara jeritan-jeritan tolong, tapi tak boleh nak bantu. Kenapa? Mana lagat nak angkat batu-batuan tu pakai tangan. Mesti nak kena ada apa? Alatan-alatan kita kata jentolak dan sebagainya. Yang mana nak pergi dekat satu tempat yang negara ni diratakan Allah dalam keadaan rumah-rumah yang macam itu, menyebabkan payah. Orang kata peralatan-peralatan tu untuk sampai ke tempat tersebut. Sebanyak 70,000 orang yang hilang tempat tinggal. Allahu Akbar. Sekelip mata tuan-tuan, sekelip mata. Tuan-tuan hadirin hadirat maka Allah Ta'ala, kalau Allah nak bagi ujian tersebut, Allah Ta'ala tak bagi dekat orang buat maksiat saja. Semua kena. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, semua kena. Da'i-da'i semua kena. Kenapa? Kerana kita membiarkan masyarakat kita tenggelam dan hanyut tuan-tuan. Kita jangan selesa, kita duduk dekat majlis ilmu ni, duduk di masjid jangan selesa sangat. Ramai masyarakat kita di luar sana yang hanyut, yang perlu bimbingan dan dorongan daripada kita semua ni. Bimbang besok kita nak masuk syurga Allah Ta'ala nanti, kita tak lepas. Allah Ta'ala target kita. Kenapa? Kerana kita pentingkan diri kita sendiri tuan-tuan. Hadirin hadirat maka Allah Ta'ala, Ustaz saya bukan apa, saya tak mampu Ustaz, saya tak mampu. Kalau kita tak mampu, kita bantu setakat mana yang kita mampu. Anak-anak kita, isteri kita, orang yang terdekat pada diri kita tuan-tuan. Kita bawa anak isteri kita datang majlis ilmu. Untuk apa? Untuk dia dekat-dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin hadirat maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni dunia ni dah dalam zaman-zaman penghujung dah ni. Jadi kita jangan leka dengan dugaan-dugaan dan fitnah dunia ni tuan-tuan. Kita bawa anak-anak kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mempersiapkan diri kita sebelum Allah menjemput kita. Kalau kita tak ready tuan-tuan, kalau kita tak nak jumpa Allah, Allah pun benci nak jumpa kita tuan-tuan. Bila kita datang je malaikat, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil
sekujur badan di pembaringan. Bila malaikat datang je, kita tak ready. Sebab apa? Dekat dunia ni kita pagi petang, setiap malam cari duit, bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati, kita kata. Kita tak ready ni. Ya Allah, kenapa nak cabut nyawa aku lagi? Aku ni baru umur 40, bagilah umur yang 60-70 mati dulu, kata dia. Ya Allah, aku ni baru ada penyakit gout, bagilah yang ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, yang ada penyakit-penyakit banyak tu mati dulu, kata dia. Habislah suami aku kahwin lagi, dia kata, kalau aku mati. Tuan-tuan, hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala, bila kita tak ready, kita tak sedia nak jumpa Allah, sebab apa? Sebab kita tahu dengan kematian tersebut dapat memutuskan segala nikmat-nikmat kita di dunia. BMW kita tak boleh pakai dah. Rumah-rumah kita dah tak boleh nak nikmati dah. Kita tahu bila kita bertemu dengan Allah, tak ada apa yang kita nak bawa. Kenapa? Kerana kita di dunia bakhil. Kita di dunia kedekut. Kita tak nak sumbangkan harta-harta yang Allah telah berikan dalam hidup kita, tuan-tuan. Sedangkan apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita yang sebenar-benarnya. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Thalathun muhlikatun syahun muta'un wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Yang bermaksud 3 perkara menjadi sebab kebinasaan. Yang pertama, sifat bakhil kedekut yang dituruti. Kemudian yang kedua, keinginan hawa nafsu yang diikut. Kemudian seterusnya, dan seorang mengkagumi dirinya. Hadirin hadirat mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, antara kebinasaan yang Allah datangkan dekat atas muka bumi Allah taala ni, di dunia maupun di akhirat, antaranya apa dia? Kedekut yang dituruti. Kita ni tuan-tuan, bila semakin banyak harta ni, kita fikir 2-3 kali nak bagi ke tak bagi. Tabung lalu ni depan kita, nak bagi ke tak bagi. Rasa RM5 tu besar. Tapi tengok wayang ban baru ni, cerita hantu Kak Limah ni. Hantu Kak Limah ni dapat kutipan seminggu 35 juta. Allahu Akbar. Ada sebuah masjid di Selangor, 3 tahun nak kutip 3 juta tak dapat-dapat. Hantu Kak Limah seminggu 35 juta. Allahu Akbar. Masyarakat kita pada hari ini dalam bab-bab agama sangat berkira. Ustaz, berapa harga kitab ni Ustaz? RM50. Ustaz ni jual agama, kata dia. Balik je kan, duduk kat kedai kopi, berapa tanah dekat Meru ni, ada lot ni murah ni berapa? 10,000. Wah, murah 10,000 murah. Kitab RM50 mahal. Ya Allah Akbar, tuan-tuan. Kita kedekut sangat kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Kita yang menzalimi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah tak pernah menzalimi kita sendiri. Wa in taku hasanah, bila kita buat baik, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom, kita kata kecil sangat kita buat baik, yudha'ifha, Allah akan melipat ganda dan gandakan. Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, Allah Ta'ala akan apa? Memberi kebaikan-kebaikan kita ni, Allah Ta'ala akan ganti dengan berlipat-lipat ganda, tuan-tuan. Hadirin hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hidup dia banyak sedekah ni, tuan-tuan, masuk syurga pun menyesal dia. Banyak sedekah menyesal. Ya Allah, kenapalah aku ni, kalaulah aku tahu banyaknya sedekah ni, besar sangat pahala ni, aku buat lagi dan lagi. Nampak tak? Orang yang masuk syurga pun menyesal. Dia rasa dia dah banyak dah sedekah. Rupanya dia tengok ada orang banyak lagi. Allahu Akbar. Itu orang masuk syurga. Orang masuk neraka, na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan cara kita nak bersedekah ni, sebaik-baik sedekah seperti siapa? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia sedekahkan seluruh hartanya. Tak mampulah Ustaz, tak mampu. Kalau kita tak mampu, kita ikut bagaimana? Seperti Sayyidina Umar, yang mana dia sedekah separuh harta dia. Tak mampu juga. Kalau tak mampu, kita sedekah, disebut oleh ulama, kita sedekah 1/8 daripada harta kita. Tak mampu juga Ustaz, tak mampu. Tak mampu juga sedekah 1/40 daripada harta kita. 1/40 pun tak mampu juga. Allahu Akbar.
kafankan jelah kita ni tuan-tuan. Hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita jangan pernah kedekut. Dalam hidup kita, kalau kita nak lapang, kita nak tenang dalam hidup, kita banyak bersedekah. Kenapa? Kerana sedekah ini boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki ni semua ujian tuan-tuan. Kita ni selalu pancing Allah ketika susah. Bukan pancing kat laut, bukan pancing kat sungai. Ya Allah, andailah kalau kau beri aku kereta, nescaya aku akan datang ke masjid ke surau, kata dia. Elok Allah bagi sebiji kereta, sampai hari ini tak nampak di masjid dan di surau. Allahu Akbar. Kan kita suka pancing Allah. Waktu kita susah ni kan, ya Allah, aku ni susah, bagilah aku senang, nescaya aku banyak sedekah. Bila dah senang, RM1 pun tak nak sumbang dalam tabung masjid. Dah jadi datuk semua dah, YB duit banyak, RM1 pun tak nak. Ataupun ialah RM1, bagi RM1, datuk, RM1 je ke datuk? Ialah kan ustaz cakap, kalau sedekah ni biar ikhlas. Jadi RM1 ni ikhlas saya, ikhlas ni je lah. Tuan-tuan, orang yang kaya ni sedekah RM1 bukan ikhlas tuan-tuan. Tapi kita sebut sebagai haji bahil, kita kata. Kedekut namanya. Tuan-tuan hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada banyak, kita bagi banyak. Bukannya kita ni tuan-tuan, bukannya syarat kita nak kaya baru boleh sedekah. Orang tak ada duit pun boleh sedekah juga. Apa yang dia boleh bagi tuan-tuan? Dia bagi masa dia untuk Islam. Tuan-tuan hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ni saya berpecahkan dalam beberapa perkara. Pertamanya yang kita sedia makruf, iaitu sedekah dengan harta. Harta kita lah. Kemudian yang kedua, sedekah dengan tenaga kita. Kemudian yang ketiga, kita sedekah dengan apa dia? Sedekah dengan akal fikiran kita. Kemudian yang keempat, kita sedekah dengan apa? Dengan kita punya kemampuan kita. Kita apa? Allah Ta'ala bagi kemampuan masing-masing. Jawatan. Allah bagi dia ada jawatan. Dia ni kadang-kadang dia tak nak apa? Dia tak nak sedekah dengan jawatan dia untuk Islam. Jawatan maksudnya apa? Dia ada kemampuan untuk menggunakan jawatan tersebut untuk bantu Islam. Tapi dia kedekut misalnya. Hari ini kemampuan apa lagi? Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu misalnya, dia ada kemampuan untuk bercakap, dia kedekut. Sampai kenakan bayaran yang mahal. 1 jam saya mesti 4,000 kata dia. Allahu Akbar. Masyarakat dahagakan ilmu, tapi dia kenakan cas sampai 4,000. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu sekali. Kita ni mentang-mentang famous sikit, masuk TV sikit, kenakan sampai 4,000. Naya masyarakat nak dapat ilmu tuan-tuan. Para ulama-ulama, para mufti-mufti yang mana mereka ni, sebahagian daripada kita yang Allah anugerahkan ilmu, mereka menyimpan ilmu tersebut. Ini merupakan apa dia? Ini merupakan satu kecelakaan besar pada diri manusia. Kerana orang yang menyimpan ilmu, Allah Ta'ala akan apa? Allah akan tanya besok dekat akhirat kelak. Yang apa setiap yang Allah beri dalam hidup kita ni, sekiranya kita simpan, siaplah tuan-tuan, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi bara-bara api tuan-tuan. Hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kat harta, kita guna harta untuk apa? Untuk agama Allah. Allah bagi ilmu, kita gunakan untuk agama Allah. Allah bagi tenaga, gunakan untuk agama Allah. Kita menjadikan apa dia? Kita menjadikan ilmu, tenaga, sumbangan-sumbangan kita ni seperti batu bata. Batu bata bukan kita buat jadi benteng, tetapi kita menjadi jambatan untuk apa? Untuk kita sampai ke akhirat. Tuan-tuan hadirin hadirat mukalla Allah Subhanahu